Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Maikim Adham Yasmin dan sahabat saya Ahmad Muzaffar Zikri akan membentangkan mengenai pengurusan kualiti ISO 9001 pada tahun 2008 Sirim LYODD. Okey, kita pergi kepada pengenalan dulu. ISO adalah singkatan bagi International Organization for Standardization. Bahasa Melayu adalah Pertubuhan Perstandardan Antarabangsa. Ia berada ataupun bertapak di Geneva, Switzerland. Ia diasas pada tahun 1947. Tujuannya adalah untuk mempromosi pembangunan piawaian dan aktiviti-aktiviti yang berkaitan bagi memudahkan pertukaran barangan atau perkhidmatan secara global. Okey, ISO 9001 pula ialah piawaian yang diguna pakai dalam antarabangsa untuk memberi kefahaman yang lebih jelas mengenai keperluan dalam sistem pengurusan kualiti. Ada singkatan daripada singkatannya adalah SPK. Kalau dalam bahasa Inggeris adalah Quality Management System, QMS. Ia adalah satu standard untuk menggalakkan pembangunan sana dan menambah baik. Sesebuah organisasi biasanya mengaplikasikan ISO 91 untuk melihat kemampuan produk mereka untuk dihasilkan dan juga perkhidmatan secara konsisten selari dengan kehendak pelanggan. Okey, seterusnya lebih maklumat yang dalam adalah ISO 91 ni adalah ISO yang pertama yang telah diterbit pada tahun 1987 sehingga tahun 2015. ISO telah mengalami 4 edisi besar, iaitu yang pertama adalah pada tahun 1987, yang kedua 1994, yang ketiga adalah tahun 2000, keempat adalah tahun 2008 dan yang terkini adalah 2015. Okey, seterusnya saya akan menerangkan mengenai pembincangan dan penerangan amalan. Dan ini saya akan bercerita mengenai hubungan ISO dan pengurusan kualiti menyeluruh dalam singkatannya dalam bahasa Inggeris adalah TQM, Total Quality Management. TQM ialah satu proses pengurusan kualiti yang berorientasikan pelanggan, berjalan dan diberikan secara berterusan dan melibatkan semua aspek di dalam sesebuah organisasi. Aspek utama yang ditumpukan terhadap sesebuah organisasi itu adalah pertama sokongan pengurusan, kedua perancangan strategi kualiti, ketiga adalah pengurusan proses. Dengan wujudnya sistem kualiti dengan sistem kepastian kualiti yang ditekankan dalam ISO, pengurusan proses dalam TQM akan lebih cekap dan berkesan. Oleh itu, pentingnya kewujudan ISO dalam memantapkan pelaksanaan TQM. SPK dalam agensi kerajaan ataupun dia bagi singkatan bagi sistem pengurusan kualiti. Ia adalah kerajaan telah melaksanakan pelbagai program untuk meningkatkan kualiti sistem penyampaian perkhidmatan di agensi-agensi kerajaan ataupun di dalam sektor awam. Salah satu program yang tersebut adalah melaksanakan standard MS ISO 9001. MS ini adalah singkatan bagi National Standard. ISO 91 merupakan satu standard yang bertulis, yang menetap dan meneraikan keperluan asas yang perlu ada dalam sistem pengurusan kualiti SPK sesebuah agensi. Kerajaan menggunakan ISO ini untuk memantapkan sistem penyampaian perkhidmatan dengan memberi fokus kepada kehendak dan ekspektasi pelanggan ataupun pihak-pihak berkepentingan. Sambungan daripada itu adalah ISO memerlukan agensi kerajaan mengenal pasti kehendak pelanggan, merancang dan mengawal proses tersebut. Dengan itu, ia akan memenuhi kehendak pelanggan, menyediakan latihan yang sesuai dan secukupnya bagi anggota yang terlibat dalam SPK ini. Seterusnya akan menerangkan mengenai keberkesanan sistem dalam industri yang memfokuskan kepada mardi. SPK dan ISO memberi manfaat yang banyak pada organisasi mardi melalui 4 perspektif, iaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan jaya pekerja,
Kedua, perspektif sistem operasi Mardi. Ketiga adalah perspektif pengurusan dengan pelanggan. Keempat, perspektif sistem kewangan. Pengurusan dengan pelanggan menunjukkan kebersanan yang paling tinggi, diikuti dengan keberkesanan terhadap sistem operasi dan kewangan. Okey, sambungan pada itu adalah laporan audit dalam Mardi menunjukkan trend penurunan bagi prosedur yang berlaku ketidakakuran. Singkatan baginya adalah NCR, dan berpotensi berlaku ketidakakuran. Singkatannya OFI. Pemilik dan timbalan pemilik proses berpendapat. Aktiviti pengauditan merupakan satu sistem pemutaran kerja yang bersistematik dan banyak membantu menambah baik prosedur yang dilaksanakan. Daripada itu, mutu dan kualiti kerja menjadi lebih produktif dan berkesan. Okey, seterusnya saya akan menerangkan mengenai keberkesanan institut yang fokus pada Universiti Putra Malaysia, UPM. Okey, dengan SPK ini, ia membantu UPM untuk mengurus organisasi dengan lebih baik bagi memenuhi keperluan pelanggan dan membuat perkhidmatan yang diberi lebih baik. Yang kedua, UPM telah berjaya merangkul anugerah tertinggi daripada SIRIM, iaitu SIRIM Quality Award tahun 2017 yang dinilai berasaskan 5 kriteria. Yang pertama, komitmen pengurusan. Kedua, pelaksanaan sistem pengurusan yang berkualiti berdasarkan standard ISO. Ketiga, 5S. Keempat, kumpulan kualiti. Nombor 5 adalah produktif dan inovasi dan prestasi organisasi. Okey, untuk carta dan seterusnya saya akan serahkan kepada sahabat saya, Ahmad Muzaffar Zikri, untuk sambungkan pembentangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Muzaffar Zikri bin Sulaiman. Nombor metrik AB200007. Jadi saya akan sambung daripada penerangan kawan saya iaitu Amir bagi topik yang saya akan terangkan seterusnya. Okey, yang pertama sekali adalah seterusnya kita fokuskan kepada carta. Carta yang terdapat bagi pembincangan kami iaitu ISO ialah dapat 6 prosedur wajib ISO 9001. Yang pertama ialah kawalan dokumen, seterusnya ialah kawalan rekod, yang ketiga ialah audit dalaman, seterusnya kawalan produk ketidakpatuhan, tindakan pembetulan, dan akhir sekali ialah tindakan pencegahan. Baiklah, seterusnya ialah gambar. Gambar yang kami dapati ialah kandungan standard MS ISO 901 pada tahun 2015. Inilah kandungan standard dalam ISO. Kita dapat lihat iaitu pada organisasi, dalam ini terdapat skop, rujukan formatif, terma, definisi, konteks organisasi, dan lain-lain lagi. Seterusnya adalah gambar SIRIM dan logo ISO. Baiklah, seterusnya saya teruskan pada persijilan. Antara sijil yang kami dapati ialah sijil daripada SIRIM yang melaksanakan sistem kalkulasi yang mendapati ISO 901 pada tahun 2008. Seterusnya sijil pejabat daerah Tanah Hulu Selangor Jalan Bukit Kerajaan. Ini juga mendapati ISO 901 tapi pada tahun 2015. Alright, kelebihan dan kelemahan ISO. Apakah kelebihan ISO kepada sesebuah organisasi atau masyarakat? Okay, yang pertama sekali yang saya dapat kaji adalah ISO menyediakan pengauditan secara berkala kepada syarikat yang mendaftar dengan badan persijilan. Alright. Kenapa saya cakap ISO ni dapat menyediakan pengauditan secara berkala? Kerana mana-mana organisasi atau syarikat tidak perlu lagi menunggu untuk pihak audit
datang melakukan pemeriksaan. Tapi melalui ISO, ia akan melakukan pengauditan itu secara tersendirinya tanpa memerlukan syarikat memanggil audit untuk pengauditan di syarikat tersebut. Jadi ISO sendirilah yang akan menyediakan bahagian itu tanpa syarikat memerlukan apa-apa tindakan bagi mencari audit untuk menilai syarikat mereka. Okey, yang kedua ialah menyediakan peluang pasaran baru yang terbuka. Kenapa saya meletakkan ini sebagai yang kedua? Kerana ISO sebenarnya ia sangat mementingkan kualiti sesebuah organisasi. Dengan hal yang demikian, pelanggan akan lebih mudah untuk mencari pembekal yang mereka perlukan kerana pembekal tersebut telah diperakui oleh ISO. Seterusnya, pelanggan sendiri akan mempercayai pembekal tersebut bahawa mereka akan memberi kerjasama yang terbaik dengan pelanggan kerana ia telah diselia oleh ISO sendiri. Okey. Yang ketiga ialah memberi impak positif dari segi budaya kualiti untuk syarikat atau sesebuah organisasi. Hal ini kerana dalam sesebuah organisasi, pihak ISO akan meneliti dengan baik mengenai kualiti organisasi tersebut. Maka dengan daripada itu, secara tidak langsung, budaya kualiti dalam sebuah organisasi itu akan menjadi lebih baik kerana sentiasa diperiksa oleh bahagian organisasi ISO. Okey, yang seterusnya adalah dapat dijadikan rujukan untuk kerja. Sebenarnya kita tahu bahawa ISO adalah satu piawai antarabangsa dalam sistem pengurusan yang bertujuan untuk mengukur kualiti sesebuah organisasi. Jadi, pekerja tidak perlu lagi pekerja akan melakukan kerja dengan lebih baik kerana setiap kesalahan dan kesilapan yang berlaku dalam sesebuah organisasi telah diteliti dan telah diubah baik melalui ISO. Jadi ia dapat menjadi rujukan untuk kerja. Okey, yang terakhir ialah dapat dijadikan rekod untuk generasi akan datang. Baiklah, dalam sesebuah syarikat, kebiasaannya akan setiap perkara yang penting akan direkodkan dalam mana-mana buku atau komputer bagi memastikan perkara tersebut tidak tercicir untuk kegunaan akan datang. Begitu juga ISO. ISO juga dapat memberikan maklumat yang penting kepada sesebuah syarikat atau organisasi sesungguhnya syarikat tersebut mestilah merekod maklumat tersebut untuk rujukan generasi akan datang. Okey, saya akan teruskan kepada kelemahan ISO pelik ialah yang pertama, tugasan dokumentasi yang membebankan pekerja. Yang kedua ialah kekurangan dana. Yang ketiga ialah perolehan sijil sistem pengurusan ISO yang rumit. Yang keakhir sekali ialah melakukan penambahbaikan secara maksimum setiap kali penilaian. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.